Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi at-tayyibin wa man salaka masalikahum wa nahada manahijahum ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah, Kekanda Tuan Imam, Tuan Haji Osman, barisan pimpinan Masjid Aisyah Langkawi, tuan pegawai jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah Masjid Aisyah Sungai Bengulu Langkawi yang istiqamah mengimarah solat maghrib berjemaah kita pada malam Jumaat yang penuh berkah, yang menjadi penghulu bagi segala hari yang sangat mulia. Sekali lagi Allah pilih kita untuk menjadi tetamunya yang mulia di rumahnya yang sangat mulia. Setelah mana kita sama-sama dapat solat maghrib berjemaah, dapat pula kita berada di dalam kebun syurga di dunia. Mudah-mudahan berkat kelaziman, kesungguhan, istiqamahnya kita, sukanya kita duduk di dalam kebun-kebun syurga dunia ini, yang Nabi kata bila ditanya oleh sahabat Riyadul Jannah, apa dia yang dimaksudkan dengan kebun-kebun syurga itu, Nabi kata majalisul ilmi. Itulah majlis-majlis ilmu. Riwayat yang lain dia sebut hilaqul zikri, bulatan-bulatan zikir. Mudah-mudahan esok bila kita mati, Allah benar-benar akan jadikan kita tetamu yang bertuah bahagia di dalam syurganya yang sebenar di sana. Saya penuh yakin dan percaya kalau kita waktu hidup di dunia ini memang dengan hati putih, bersih dan suci niat kita imarah rumah Allah. Kita berulang kali daripada rumah kita ke masjid. Kita khidmat kepada masjid. Kita suka dengan masjid. Hati bergantung dengan masjid. Memang kesudahannya insya-Allah kita di sana, tuan-tuan. Masjid ini nama dia rumah Allah. Kalau kita suka dengan rumah Allah, tentu Allah sediakan kepada kita yang terlebih baik di sana. Allahumma amin. Tadi Kakanda Tuan Imam main bisik dekat saya, Al-Fadhil Ustaz, sahabat kita Haji Ruslan Cik Rus telefon. Beliau tak dapat hadir malam besok kuliah kerana besok ada pembedahan yang akan dilalui oleh cucu beliau. Jadi beliau minta kita semua mendoakan perjalanan pembedahan cucunda beliau itu selamat dan
diberikan kesihatan yang baik. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayang dan belas kasihannya mengangkat kesakitan dan kesulitan, kepayahan daripada cucunda Ustaz Haji Ruslan, Cik Rus dan semua mardal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan segera kesembuhan kepada beliau. Terima kasih tuan-tuan yang juga telah pun mendoakan kesihatan saya. Bulan lepas anak-anak saya yang hadir kuliah di Langkawi terpaksa diganti beliau kerana saya juga pada bulan lepas telah pun melalui pembedahan. Sebulan saya bercuti tidak ke pejabat kerana saya dibedah akibat apendix yang menyerang tiba-tiba. Jadi saya yakin dan percaya bahawa kesakitan itu adalah merupakan kafarah bagi dosa-dosa saya yang banyak. Memang sakit tuan-tuan. Alhamdulillah appendix itu tidak pecah dan dia sebenarnya dah hampir pecah. Setelah dibedah pun 3 hari kemudian dia pecah juga tuan-tuan. Setelah dijahit 3 hari kemudian dia kena gunting balik sebab dia telah tembak dari dalam, pecah. Dan selepas pada tu saya terpaksa berulang balik ke hospital kerana kena buat dressing. Dia tidak jahit lagi. Jadi alhamdulillah akhirnya hari ini dia daging dah tumbuh sendiri dan dia dah lekat semula. Jadi alhamdulillah baru 2 hari tuan-tuan pelekat tu dibuang, 2 atau 3 hari. Tidak sebelum ni dia kena pelekat sebab ada lubang. Saya nak abang kat tuan-tuan sikit tentang appendix ni. Tuan-tuan, kata doktor bila saya tanya, adakah dia ada kaitan dengan makanan? Pemakanan juga makan pegaiskah? Biji jambu kah? Biji cabai kah? Macam yang kita tu faham. Dia kata tak ada, itu mitos saja, itu tak betul. Dia kata semua orang ada appendix dan appendix boleh menyerang dalam 1 malam. Dia kata appendix ini sebenarnya tidak ada fungsi. Tapi dia ni bukan Islam. Mana boleh tak ada fungsinya? Allah tak beri jadi satu-satu sia-sia. Dia kata appendix tidak ada fungsi. Dia hanya berfungsi nak bagi doktor kerja. Bagi duit kat dia lah. Pasal dia duduk di KMT pakar. Hari tuan-tuan. Cuma saya nak abang kat tuan-tuan simptom. No? Yang paling penting sekali kalau tuan-tuan sakit di sebelah kanan, bila tuan-tuan tekan, lepas sakit, tekan, lepas sakit, kemungkinan besar appendix. Kemungkinan besar. Sebab bila dia tekan di bawah, itu pun dikencing. Ditekan di belah kiri, yang tu organ dalaman yang lain. Sebelah kanan. Apa simptom dia? Simptom dia tuan-tuan demam. Saya demam malam tu tengah duduk ceramah tuan-tuan. 31 Disember 2023 tengah ceramah demam. Tengah ceramah tu mulut jadi paip. Mulut paip. Lepas tu sudah sembahyang Isya, saya gagah jadi imam, depa bawa pergi makan 2 camca aja bayar. Tak boleh makan. Hilang terus selera makan. Jadi esok pagi-pagi sudah muntah dan itu adalah simptom appendix. Bila dah kena, barulah orang bakal cerita banyak. Pecah, ramai juga yang polu. Maman, polu dengar. Ya, alhamdulillah lah. Dengan sebab tak pecah lagi dan dengan sebab rahmat Allah. Ada juga yang pecah tak mati pun. Sebab mati hidup ni adalah ketetapan ketentuan Allah. Syukur alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak sambung kuliah kita malam ni, ada datang tadi satu orang telefon saya, tanya berkenaan dengan puasa.
Tanya berkenaan dengan puasa, sebab kita nak nisfu Syaban. Dia kata kalau dia tak ambil sebelum, dia boleh ambil tak selepas. Saya suka untuk ulang. Benda ni ulang kan sebenarnya. Tahun lepas pun kita dah sebut, tapi kadang terlupa. Saya terang di satu masjid, sudah mai jumpa lagi, tak faham. Itu saya gagal lah, maknanya sepatutnya saya kena terang bagi orang faham, Maman. Tuan-tuan dengar film-film, hari Sabtu, bila? Esok. Esok Jumaat, lusa Sabtu, 14 hari bulan, malam 15. 14 malam 15, itu dipanggil malam nisfu Syaban. Yang Nabi suruh kita hidupkan malam dan kita berpuasa di siangnya. Sumu nahara, puasalah di siangnya. Okey. Jadi 15 itu sunat kita puasa. 15 itu adalah nisfu Syaban. Selepas daripada 15 dia panggil apa? Dia panggil nisful akhir min Syaban. Nisfu yang akhir daripada bulan Syaban. Anda dengar betul? Dalam fiqh Syafi'i ada hukum berpuasa yang haram dan tidak sah. Betul? Bila disebut haram dan tidak sah, ada hukum haram tetapi sah. No? Hukum puasa ni ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram. Jadi haram tetapi sah. Haram dan tidak sah. Haram tapi sah ni lagu mana? Seorang isteri dia berpuasa sunat tanpa mendapat keizinan suaminya. Suami tak bagi dia puasa juga. Maka apa hukum dia? Hukumnya adalah haram. Makna berdosa. Sebab haram itu tak artinya buat dapat dosa tinggal dapat pahala. Jadi isteri tadi dapat dosa. Dia puasa sah. Nampak? Macam kawan tu dia curi kain pelikat, lepas tu dia main semayang di masjid. Kan? Dia semayang sah tak? Sah. Kalau dia syarat-syarat sah dia sempurna, rukun semayang dia clear, sah. Tapi dia haram. Kain pelikat dia pakai tutup aurat tu haram. Pasal apa? Pasal dia mencuri. Tak ada pahala, dia tak dapat pahala. Jadi haram dan tidak sah itu adalah isteri yang berpuasa. Haram tetapi sah adalah isteri yang berpuasa tanpa izin dari suaminya. Jadi isteri sekalian minta izin suami nak puasa sunat. Abang ni nak puasa sunat ni, dia kata tak boleh, abang ada kursus 2 minggu tu dia Kuala Lumpur, esok nak terbang, belah petang, pagi nak ajak cik pergi makan. Maka kalau isteri tu puasa juga haram. Tetapi kepada suami disyorkan supaya bagilah isteri kita puasa, kita dapat pahala. Yang terbaik kita puasa sama-sama. Tuan-tuan, haram dan tidak sah ni lagu mana? Puasa pada hari raya Aidilfitri, haram tidak sah. Puasa pada hari raya Aidil Adha, puasa pada hari tasyrik, hari 11, hari 12, hari 13. No? 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu semua haram dan tidak sah. Yang ni ramai orang tahu. Yang tak tahu apa dia? Iaitulah puasa pada nisfu yang akhir daripada Syaban. Iaitulah 16, 17, 18, 19 sampai 30. Haram dan tidak sah. Dan yang terakhir adalah berpuasa pada hari Syak, iaitulah hari 30 Syaban, di mana orang cakap-cakap pasal anak bulan, tengok tak nampak, ada yang dakwa nampak pun tak diterima persaksiannya. Perempuan contohnya, budak-budak umpamanya, mereka ni tak diterima persaksian. Maka digenapkanlah
Sya'ban itu kepada 30. Maka hari 30 itu dipanggil hari Syak. Siapa puasa sunat haram dan tidak sah. Okey. Siapakah yang bila dia puasa pada 16 naik ke atas daripada nisfu akhir Sya'ban, puasanya sah, dapat pahala. Dia puasa pada hari 30 dan hari Syak, puasanya sah, dapat pahala. Ini contoh kena simpan. Ada 3 golongan. Nombor 1 adalah orang yang berpuasa yang hukum puasanya adalah puasa wajib. Nampak? Maknanya dia puasa hari 16, 17, 18, 19 sampai 30 tu, puasa yang dia puasa tu hukum dia wajib. Apa dia puasa hukum wajib? Puasa qada. Dia puasa qada. Saja aku puasa, itu hari qada kerana Allah Taala, dia qada hari-hari. Sampai 30 tak ada masalah apa. Jadi puasa wajib bukan puasa qada saja, ada lagi puasa kafarah, puasa nazar. Itu semua adalah puasa yang wajib. Yang kedua, golongan yang bila dia puasa sah dan dapat pahala. Yang ni dia bukan puasa wajib, dia puasa sunat. Sunat apa? Dia puasa sunat yang dia biasa buat. Apa dia? Iaitulah dia berpuasa pada hari 16 naik ke atas itu yang bertepatan dengan hari yang dia duduk puasa, seperti hari Isnin dan hari Khamis. Baru ni hari Isnin dia ambil, tadi hari Khamis dia ambil. Sebelum nisfu Sya'ban, dia sudah pun mengambil Isnin dan Khamis, walaupun sekali. Isnin, Khamis, dia dah ambil dah. Maka dia dikira sudah ada sunnah mu'tadah. Dia panggil sunat yang telah jadi kebiasaan padanya. Dia dah boleh buat selepas itu. Maknanya, katalah 18 hari bulan Sya'ban adalah hari Isnin, maka dia puasa. Contohlah kan, kita 16 hari bulan hari Isnin kan. Ni hari Isnin ni 16. Jadi dia puasa hari Isnin. Lepas tu dia puasa hari Khamis. Jumpa Isnin, puasa Isnin. Jumpa Khamis, puasa Khamis. Boleh. Yang ketiga, orang tu sah dan dapat pahala. Dia puasa bukan puasa wajib, dia puasa sunat. Puasa sunat Sya'ban tu. Macam mana? Dia adalah orang yang telah menyambung puasa hari ke-16, yakni nisfu akhir Sya'ban tu dengan sehari sebelumnya. Apa dia sehari sebelumnya? Hari 15. Jadi tuan-tuan, hari 15 ni pakat puasa sebab sunat. Nabi suruh kita puasa hari 15 tu. Sumu naharaha. Jadi hari 15 hari Ahad. Puasa hari 15 itu adalah syarat untuk kita boleh puasa hari 16. Faham? Dia kata bi ansama yauma 15, bahwasanya seorang itu dia telah berpuasa pada hari ke-15, jazalahu an yasuma yaum 17. Haruslah baginya setelah itu dia berpuasa hari 17. Bila dia berpuasa hari 17, maka boleh dia puasa hari 18. Bila dia puasa hari 18, boleh dia puasa hari 19. Puasa apa? Puasa sunat. Tiba-tiba hari yang ke-20 Sya'ban, dia makan kenduri. Dia buka puasa haji ni. Maka pada ketika itu haram dia berpuasa sunat pada baki bulan itu. Maknanya dia buka puasa, makan kenduri 20 hari bulan, 21 sampai 30, haram dia puasa sunat. Kecuali dia ada sunnah muqtadah, dia ada Isnin Khamis model yang dia buat sebelum daripada nisfu Sya'ban. Sebelum daripada 15 hari bulan, dia dah ambil Isnin Khamis. Maka lepas dia buka 20 hari bulan, dia jumpa hari Isnin, dia boleh puasa. Dia jumpa hari Khamis, dia boleh puasa. Faham lagi? Okey.
Katalah dia tak ada modal. Modal sudah tak ada. Isnin pun tak ambil, Khamis pun tak ambil. No, dia ni 15 pun dia tak ambil, 16 pun dia tak ambil, maka dia nak puasa juga. Dia puasa apa? Dia puasa wajib. Dia puasa qada. Jadi saya cadang kat tuan-tuan, puasa apa? Puasa qada lah, sebab Nabi SAW tidak berpuasa paling banyak dalam hidup Nabi ni selain daripada puasa Ramadan yang wajib, melainkan Nabi puasa di bulan Syaban. Paling banyak Nabi puasa di bulan Syaban. Tuan-tuan. Jadi esok hari Jumaat, lusa hari Sabtu malam Ahad nisfu Syaban. Jadi hari Ahad itu adalah hari yang kita maksudkan 15 Syaban. Jadi saya tak berhajat nak cakap panjang ni. 10 Syaban ni saya akan cakap besok di Syariji. Kita sambung kitab bila insyaAllah. Saya harap semua faham lah. Faham. Pasal saya terang baru ni tu main duduk keliling saya pula. Jen saya tak faham. Saya tak pandai terang. Kalau begitu. Kita sambung. Kita sedang membaca satu bab di dalam kitab Mustika Hadis kita yang menjadi teks kuliah di Masjid Aisyah kita ini, iaitu bab wajib berpegang teguh kepada kitab Allah. Kita sampai kepada tajuk subtopik yang kedua, nasib seseorang di alam atau dalam alam kehidupan. Okey. Jadi setakat yang kita dah baca itu, kata Tok Musannif mengulas tentang nasib seseorang dalam alam kehidupan ini. Jadi kita duduk fikir, lazimnya manusia ni dia fikir tentang kehidupan dunia. Dia fikir tentang yang dekat, dia tak fikir tentang yang jauh. Dia fikir dia patut bahagia di dunia, dia patut seronok di dunia, dia patut senang di dunia. Tak ramai yang fikir sampai melewati dunia. Nampak? Sepatutnya kita lagu mana? Kita kena fikir jauh. Itu yang kita duk minta dekat Allah Ta'ala supaya bagi dekat kita apa? Hikmah kan? Allahumma ftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami ni pintu hikmahmu. Kecil-kecil lagi kita junjung Quran tu, tuan-tuan ingat dulu-dulu itulah yang Tok Guru suruh baca. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukalah ke atas kami pintu hikmah. Hikmah ni apa dia? Kebijaksanaan. Kita jumpa Allah kata dalam Quran, wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi kurnia kepadanya hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Hikmah ni maha faham tentang Quran, hikmah. Faham tentang agama, hikmah. Dalam bahasa Melayu diterjemah bijaksana. Tuan-tuan, bukan bijak sini, bijaksana tu. Maknanya kita bijak tu kira pandai, tapi kenapa disambung bijak dengan sana? Kankah bijak tu sudah pandai? Tapi bila disebut bijaksana, hebatnya orang yang telah menggabungkan perkataan bijak dan sana. Dia tak kata bijak dan sini. Kalau dicampur bijak dan sini, jadi bijak sini. Bijak sini itu di sini. Bijak sana tu makna sampai sana. Penglihatan tembus, membaca yang tersurat, kita diberi faham sampai yang tersirat. Kita tengok dunia ni, kita nampak akhirat. Nampak? Bukan salah kita cari senang. Bukan salah kita jadi kaya. Kita disuruh senang dan kaya. Sebab kita boleh bantu orang.
Kita boleh mengeluarkan zakat kerana wajib. Bila dah kita keluar dari miskin paket, kita jadi kaya, kita kena keluar zakat. Betul. Tapi jangan sembrono. Maksudnya balas aja. Halal haram tak peduli. Ni kena fikir. Nasib kita di alam dunia kita fikir jangan takat dunia tapi sampai akhirat. Orang zaman ni dia tak heran. Kadang dia dah tak betul, dia ajak orang tak betul macam dia. Dia panggil sesat lagi menyesatkan. Bila dia mengaji pandai dalam bab dunia, dia kira dia pandai juga dalam bab agama. Tambah ada medsos ni, media sosial ni. Lagi mudah. Dia bubuh depan ni dia cakap, kaum wanita, bangkitlah. Jangan biar orang lain yang menunggang agama, yang menentukan cara kita nak berpakaian. Jangan biar mereka menentukan cara kita berfikir. Kita nak habaq kepada wanita yang seumpama ini. Kita tahu jumlah mereka bukan sedikit, makin ramai. Bahawa yang menetapkan cara berpakaian menutup aurat bukan mana-mana ulama. Yang menetapkan cara berpakaian menutup aurat itu bukan mana-mana mazhab. Semua mazhab menyetapkan menutup aurat itu ijma' kepada kaum wanita dan laki-laki dengan auratnya yang telah tertentu. Ni tuan-tuan, zaman ni dia tak takutkah sampai masa mati kita ajak orang untuk menentang siapa? Bukan menentang alim ulama, kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Hukum ni hukum Tuhan. Tuan-tuan, baru ni ada peguam. Pasal klinik Elim tu peguam, kawan dia tu pun peguam, geng-geng peguam ni tuan-tuan, kalau perempuan tidak ramai yang faham dengan agama, kecuali peguam-peguam syar'i mereka mengaji agama. Masalah mereka ni, bila mereka pandai orang putih, mereka pakai ambil faham begitu saja di permukaan agama itu. Agama bukan boleh macam tu. Kita tak boleh baca dan terus amal. Kita kena mengaji. Kalau kita tak ada guru, takut yang jadi guru kita tu setan. Sama dengan peguam dari Kelantan tu. Dia kata, sudahlah, jangan duduk bagi tahu lagi Tuhan wajibkan tutup rambut tu. Dia kata sebenarnya aurat itu hanyalah kemaluan. Paman, kali tu. Aurat itu hanya menutup kemaluan saja. Alin tak payah tutup, cuma dia malulah, dia kata tu aurat dia ikut kemaluan saja. Cuma dia tutup tu pasal dia malu. Ini semua tak betul. Allah kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan wanita-wanita Islam itu mereka menutup kain kerudung mereka, kain tudung mereka melepasi dada-dada mereka. Nampak mana ayat Quran? Tapi ini zaman akhir zaman ni dia berlaku tuan-tuan. Jadi tolong tengok anak-anak situ kita duduk jauh-jauh di Kuala Lumpur, di Singapura, di Putrajaya, takut-takut terpengaruh dengan pemikiran yang nampak semakin terbuka ini. Bila pengaruh media sosial dia lagi cepat. Pemikiran liberal ni kan. Auzubillah. Baik. Kata tu musannif, tetapi walau bagaimanapun nasib yang mereka maksudkan itu tidak lebih dari nasib dalam kehidupan dunia sahaja. Nampak tak? Kita ada pulun lagu mana pun, dalam zaman kita yang canggih ini, kita berusaha bertindak apa bala semua, tujuannya nak membaiki kehidupan, membela nasib. Yang ramai daripada kita dia nak membaiki kehidupan, membela nasib dunia. Tidak ramai yang memikirkan sampai kepada akhirat. Kita kena fikir sampai akhirat. Tuan-tuan yang main masjid, semayang jemaah, yang beramal ibadah, yang zikrullah, yang mangkit sepertiga malam. Waktu orang tidur, tuan-tuan jaga. Tuan-tuan mengorbankan harta, tuan-tuan infak, tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan takut buat dosa kerana tuan-tuan beriman kepada Allah.
tuan-tuan sebenarnya sedang menyediakan nasib yang baik di akhirat. Kerana orang yang taat perintah Allah sebenarnya sedang bersiap sedia untuk mendapat kemuliaan akhirat. Siapa derhaka Allah, walaupun dia kata dia benci hell, walaupun dia kata dia tak suka neraka, tetapi dia derhaka kepada Allah, dia sebenarnya sedang ketawa menuju neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dunia bolehlah gelap, dunia bolehlah kita pekonon orang ni, tapi bila kita mati saja habis. Kematian sebenarnya satu permulaan, bukan pengakhiran. Kematian bermulalah satu kehidupan yang kekal, tidak ada mati lagi. Maka tempat kita sebelah pagang tu tuan-tuan, tepi tu, itulah permulaan awwalu manzilin min manazilil akhirah, iaitu perhentian pertama daripada perhentian alam akhirat, kubur. Tak lepas tang tu, mampus tang lain tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, kata tu musannif, katalah tentang senang atau susah atau lain-lainnya lagi, semuanya setakat dalam dunia dengan tidak memandang kepada akhirat, alam kesudahan masing-masing. Tuan-tuan, tambah orang yang kafir, mereka lagi tak heran, mereka lagi tak ada apa yang akan mereka sandarkan kepada sebuah harapan yang sebenar. Semuanya sia-sia, habaan mansura. Buatlah apa kebaikan pun tidak pernah dapat menyediakan nasib baik di akhirat. Jadi kita dapat melihat macam mana orang-orang yang engkar, yang kafir dengan Allah, mereka melihat kehidupan ni sekadar dunia. Malang kalau kita mengucap dua kalimah syahadah ni, kita pun tengok macam tu juga. Lah ni kita tengok peningkatan orang yang bunuh diri contohnya di kalangan Melayu Islam, cukup membimbangkan. Sampai sekejap-sekejap kita dengar orang terjun sungai. Baru-baru ni terjun di jambatan Pulau Pinang. Tapi dah Tuhan tu Maha Kaya, digeraknya hati seorang anggota polis, terjun selamatkan 2 orang. Bukan anggota polis, anggota tentera selamatkan anggota polis. Hak terjun tu pegawai polis tuan-tuan. Dia dengan markah dia mengkelai, terjun dalam tu. Bukan dalam sungai, laut Mayawi. Jambatan Pulau Pinang tu laut tuan-tuan ni. Dia boleh terjun malam kot. Allahu akbar kabira. Maknanya memang saja Tuhan nak bagi panjang umur lah depa ni. Muslimin muslimat sekalian, pasal apa? Pasal kita tak nampak bahawa alam akhirat yang menanti kita adalah alam yang kekal, yang mana kalau kita salah pilih waktu hidup atas dunia, kita pi derhaka kepada Allah, kita pi engkar melaksanakan suruhannya, maka kita akan berjumpa dengan nasib malang di akhirat nanti. Alam kesudahan masing-masing dan semuanya mengikut ukuran lahir semata-mata dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Maka dengan sebab itulah dalam berusaha untuk membaiki dan membela nasib, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain. Kita zalim orang lain, atau menyentuh maruah diri sendiri atau diri orang lain. Jadi manusia ini bila dia hidup tidak bersuluhkan petunjuk Allah. Akidah yang kita pegang ni, dia adalah keyakinan hidup, dia adalah pegangan hidup, dia adalah pedoman hidup. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah yang akan memimpin kita dengan Quran dan hadis yang kita jadikan sebagai pedoman suluhan. Maka kita akan pasti selamat di dalam perjalanan kita di dalam kehidupan dunia ini. Tapi ada orang kerana dia nak mengubah hidup dia, dia telah meminggirkan, dia telah mengenepikan panduan-panduan Quran dan hadis, maka akhirnya dia menceroboh hak orang lain. Ceroboh hak orang lain tuan-tuan.
Maksudnya apa? Maksudnya buah nanya lah. Dia Pak Long tu jenis bagui. Dia mengugang tanah. Dia mugang tanah bukan senang. No, bukan ada mesin, bukan ada apa. Dengan tulang pak kerat itulah dia cerahkan tanah. Dalam fiqh Islam dia panggil ihya al-mawad, menghidupkan tanah. Maknanya dia masuk ke tanah itu dan dia teroka dalam hutan tu, dia boleh buat permohonan tanah tu daripada kerajaan. Maka jadi tanah apa orang panggil? Apa Maman? Tanah stol kah? Tanah permintaan, kan? Tetapi dia tengok orang tua tu buat, dia biar sampai berbulan-bulan, sampai sekian lama, orang tu buat apa semua. Lepas tu dia masuk dengan somethingnya. Dia kata, Pak Long pergi tanah belah sana, ni tanah saya. Dia kata, ni tanah saya. Pak Long pergi belah sana. Kawan ni nak kata apa? Dialah jenis pendiam. Lepas tu kawan tu gedebe pula. Maka Pak Long tu pun keluar. Pilah dia membawa nasib dia pergi cari tanah lain. Ni bukan cerita buat-buat tuan-tuan. Cerita betul. Diceritakan pada saya. Saya kata tak apa. Tuhan ganti. Dia tu pun takkan ke mana sudahnya. Bayangkan kita ambil hak orang. Nabi kata la yadkhulul jannata khibbun. Tidak boleh masuk syurga orang yang mengambil harta orang dengan cara tipu daya. Tak boleh. Tak boleh masuk syurga. Cuba bayang, dia ambil tanah kawan tu dengan tipu, dia tukar nama, jadi nama dia dipesaka oleh ahli waris dia, bukan hak dia, mampus dia. Nampak? Macam Qabil dengan Habil dulu tu. Sampai kelar ni, oleh kerana dia bunuh, orang hak duk bunuh lah, dia duduk makan saham. Duk hantar pergi kat dia. Dia upline. Kita downline. Nampak tak? Jadi jangan mula hak tak betul. Mula tak betul, dia akan ikut ke bawah. Jenuh tak betul. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kewajipan kita menyucikan diri sebelum mati. Bukan tekak pergi mandi, gosok, tonyoh, no, tapi kita kena bersihkan apa yang menjadi milik kita. Harta kita yang menjadi dosa yang tertanggung di atas diri kita mesti disucikan. Kalau dengan hak Allah, hak Allah. Kalau dengan hak manusia, kita kena pergi selesai. Pasal apa? Kalau mati, kita tak akan boleh lagi lari ketika itu. Waktu manusia pijak kaki atas kaki, waktu manusia berkemut duduk tunggu, ketika itu kita pasti akan menyesal apabila melihat hakikat. Kita akan terpaksa menghadapi kenyataan untuk menerima pendakwaan daripada orang yang telah kita guna kesempatan kerana kita ada upaya, kuasa dan sebagainya, pengaruh, kita ambil hak orang lain. Na'udzubillah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Di dunia ni pun susah nak mati tu. Abang kat dia. No, dia kenal orang pejabat tanah. Minta maaf lah orang pejabat tanah tu. Dia kenal orang pejabat tanah. Lepas tu orang pejabat tanah baik dengan dia. Lepas tu ditukar nama. Nama orang lain ditukar nama dia. Maman. Lah, adik-adik dia tak ada kata naik nama abang. Macam mana ni? Ayah tak bagi pun kat dia. Tentu naik nama abang dia. Abang boleh balas tanah ayah. Adik-adik melopong. Tapi tengok kesialan. Nak mati lama lah duduk tidur. Tengok tilam nampak. Nampak tilam dia duduk teh tilam. Tengok dia nampak tilam. Tuan-tuan abang kata kui kering. Nak mati pun payah. No? Pasal apa? Pasal kita ambil hak orang lain. Waktu kita fikir nasib kita di dunia, kita terlupa nak fikir nasib di akhirat. Saya nak tanya tuan-tuan, kaya lagu mana pun manusia ni asalnya di mana? Mati boleh tak? No, syarikat ada banyak, bangunan pun besar tinggi dia punya. Kaya melana-lana. Duduk atas kursi roda je. Betul tak? Duduk atas kursi roda juga. Dia beg peti penuh dengan duit. No, lalas tinggal kat bini segak dia lah. Nak buat gimana? Bukan boleh buat apa, tuan-tuan. Tak apalah kalau betul silakanlah bini tu buat kebajikan kat dia kan. Tapi kalau tak betul macam mana, Rahman?
Kita mati nanya kita di sana. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi elakkan daripada berlaku pencerobohan atau kezaliman. Allah kata inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas zat aku. Allah pun tak bagi. Allah telah haram zalim tu kepada diri dia. Macam mana dia nak benarkan kita? Sebab tu aku haramkan kezaliman kamu buat. Jangan buat zalim, jangan buat nanya, jangan ambil hak orang. Jangan sekali-kali menceroboh hak orang, kerana ia akan tetap mendapat bahagian di depan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah tuan-tuan. Allah Tuhan kita itu kalau hak dia tidak sesusah apabila hablun minan nas. Manusia ni payah, dia berpindah randah, dia pisang lain. Kalau kita ni tinggal semayang, walaupun tinggal semayang tu dosa besar, kita boleh qada tuan-tuan. Masjid ni kita boleh qada. Saat pergi masjid Ana boleh qada orang tu. Saat ni pergi masjid Padang Maksiat boleh qada. Pergi Kuala Lumpur boleh qada di Kuala Lumpur. Tapi kalau dengan manusia macam mana? Tumpang dia hidup lah. Baca dalam kitab. Kata kitab pengarangnya Bahrul Mazi. Dia kata kalau sekiranya tidak diselesaikan di dunia ini, maka sahlah apabila mati salah seorang atau kedua-duanya, maka sahlah mereka akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang begitu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah itu maha adil. Ketika mana kambing yang bertanduk, masa di dunia dia telah menanduk kambing yang tidak bertanduk, di akhirat Allah akan bangkitkan kedua-duanya, lalu hak tak ada tanduk akan diberi tanduk, menanduk kambing yang tanduk dia dulu. Bayangkan, kambing pun lagu tu, apa lagi manusia tuan-tuan. Jadi sebab tu orang-orang yang diberi oleh Allah iman dan kemanisan iman, dia cukup jaga. Dia cukup jaga daripada menceroboh hak orang, mengambil hak orang, menzalimi orang, kerana ia akan menyebabkan dia jadi susah di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama pula ialah nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat sama. Jadi nasib sebenar tu yang diajak kepada kita oleh agama apa dia? Nasib kedua-dua sekali. Abang kat anak cucu kita kedua-dua sekali. Jangan tengok dekat, tengok jauh. Nanti balik main tu abang dia kata apa? Bocik apa? Macam aktif muka dia apa? Nak buat apa? Nak buat bini. Macam artis. Tutup kepala dah. Tak. Berkenan tak dia? Berkenan. Tengok apa? Lawa. Hidung mancung boleh sanggup nyembuh baju. Dia tengok lawa ya. So abang kata kat dia, kita nak menikah bukan tengok lawa saja. Bukan tengok muka saja. Tengok agama dia. Ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hak muda ni dia tak nampak. Kita lah yang kena turun perjelas bagi. Kita yang kena bagi mereka nampak. Muslimat sekalian. Ada satu orang tanya saya budak muda. Dia kata saya nak buka kedai. Saya kata tanya nak jual apa? Dia kata saya nak tanya saya nak jual vape. Allah. Banyak lagi meniaga lain. Nanti pun nak ambil vape. Saya pun syarah dekat dia. Tuan. Pasal dia pun tak nampak. Kan? Pasal apa hidup jual vape? Walaupun dalam kita dua kata tu dia pun jual juga. Kita nak kata apa? Kita habaq je bahawa vape tu dengan rokok sama ya. Dan majlis fatwa dah keluarkan walaupun ada khilaf itu begini sedikit banyak, tapi jelas vape itu sedang menuju kepada gerbangnya. Vape menjadi sebab yang paling dekat anak muda hari ini menjadi penagih dadah. Sebab dalam vape tu cecair dia banyak sudah di upgrade menjadi dadah. Jadi kita menjadi jalan orang menjadi penagih dadah. Esok kita nak jawab apa depan Tuhan? Muslimat sekalian. Jadi kita tolong fikir nasib orang tu. Hari ni saya baca peningkatan perokok di kalangan anak muda di Malaysia meningkat hampir sekali ganda daripada 2016.
Meningkat tak sekali ganda. Punya dahsyat. Kesan daripada kita memberikan laluan. Jadi akhirnya hari ini kerajaan terpaksa mula fikir nak bagi ada ruang di kedai makan itu yang ditertentu, mereka boleh isap rokok balik. Pasal apa? Terlalu ramai orang yang merokok dan mereka ini akan tetap merokok juga, menyebabkan jadi kerajaan berfikir jadi susah nak beli saman apa. Lah ni bagi satu tempat di kedai makan pun bagi boleh rokok. Tu tengah duk timbang tu. Jadi kita macam undung balik belakang. Patutnya tu saya duk undung lah. Kan? Depa kena pergi berapa meter daripada kedai makan, depa boleh isap rokok tantu. Tapi lah ni depa duk fikir balik nak bagi satu ruang merokok pula dah. La ilaha illallah. Nah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita harap keputusan itu tak dibuat begitulah. Mudah-mudahan kekal lah dengan keputusan yang lama, iaitu kita tak sediakan tempat merokok di dalam kedai makan. Ingat dekat tu, insya-Allah kita akan sambung menutup perbincangan kita di dalam tajuk tu pada siri kuliah kita yang lagi akan datang. Jadi kita bercakap malam ni tentang nasib seseorang manusia di dunia, yang mesti kita buat keputusan nasib kita mesti melepasi dunia sampailah ke akhirat. Jadi kuliah kita akan ditangguhkan sempena Ramadan yang akan datang. Jadi selepas Ramadan baru kita baca kitab balik. InsyaAllah saya juga akan turun dalam bulan Ramadan, kerana yang maklumat mesti besar akan turun untuk berbuka puasa. Paling akhir dulu buka puasa di Masjid Aisyah. Tahun lepas yang maklumat tak main, saya yang main. Tahun ni MB akan main ke Langkawi. Jadi insyaAllah saya akan hadir ke Langkawi. Yang baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin buat sedikit hibahan bagi mewakili Yayasan Amal Malaysia Negeri Kedah. Saya adalah Jawatankuasa peringkat negeri. Kami mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan untuk program sempena Ramadan kita, iaitu iftar di beberapa negara termasuk Palestin, Afghanistan dan lain-lain. Selain daripada wakaf Al-Quran, wakaf telaga dan juga wakaf katim hospital. Siapa yang pasal nak buat kebajikan tu bulan Syaban ni, gerbang Ramadan ni, nisfu malam nisfu ni, tuan-tuan nak bagi sumbangan, sekadar yang tuan-tuan ikhlas nak bagi, tuan-tuan boleh hubungi saya untuk saya bagi nombor akaun Yayasan Amal Malaysia Negeri Kedah. Nombor telefon saya 013 488 488 1967 013 488 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.